Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda lebih kurang dalam 3 ataupun 4 cerita yang kita nak ketengahkan. Tapi macam biasa guys, kita layan di intro. Okay guys, kita pun dah settle kita punya introduction. Apa macam? Okay tak? Kita punya intro yang terbaru. Okay? Itu saja, tengah bosan-bosan kat rumah tak tahu nak buat apa. Jadi saya buatlah introduction ataupun intro tema yang terbaru untuk tahun ni. Mungkin tahun depan kita tukar lagi kan? Tapi yalah, saya punya perangai ni kadang-kadang once in a while kita akan tukar, you know, sebab kata kalau kita tengok benda yang sama all the time kita akan jadi bosan kan. Jadi saya akan tukar every now and then. Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah hadir ke dalam rancangan Markas Puaka pada malam ni. Dan antara cerita-cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni, ada yang hantar email, ada yang hantar melalui G-Form, okay, dan ada yang kita ambil daripada blog-blog tempatan. Okay guys, tanpa buang masa, kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama ni dihantarkan oleh, sekejap saya tengok yang dihantarkan oleh Ace. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi bacakan kisah saya yang tak seberapa ni. Sebelum tu, saya nak minta maaf kepada semua andai kata cerita ni tak adalah seram sangat seperti tajuk dia. Sebabkan saya ni nak kata tak berapa pandai sangat nak menulis sebenarnya. Apa-apa pun, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi sebab sudi untuk memilih dan baca cerita saya ni. Okey Fish, kali ni saya terpaksa rahsiakan lokasi dan juga tahun kejadian berlaku pada kali ni kerana lokasinya adalah di sekolah lama saya. Dan untuk gambaran kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, sekolah saya ni boleh dikatakan agak keras mengikut kata orang, tetapi tak pernah lagi orang kata berlaku histeria. Sebelum-sebelum ni, sepanjang 3 tahun pertama saya bersekolah kat situ pun ataupun pada zaman sekarang pun tak ada orang kata berlaku benda-benda yang macam histeria ni lah. Tapi pada saya form 4 di tingkatan 4 ni, ada beberapa kes histeria yang berlaku tau. Dan sekolah saya ni dia ada 2 sesi. 2 sesi, satu sesi pagi dan juga satu sesi petang. Jadi kejadian histeria ni berlaku pada waktu petang dan hanya ada satu kelas je dekat satu blok ni yang kena tau. Dan kelas ataupun tempat di mana benda ni terjadi adalah di kelas adik saya yang bersekolah pada waktu petang. Jadi Fi nak dijadikan cerita, kelas yang saya dan juga rakan-rakan gunakan terletaknya di bangunan utama sekolah. Jadi kelas tu perlu dikosongkan untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar SPM untuk menggunakannya sewaktu menjalani percubaan SPM pada waktu tu. Jadi Fit, dalam arti kata lain, kita orang ni kena halau lah, senang cerita. Kita orang kena halau. Jadi kelas sementara yang di mana kami ditempatkan adalah kelas adik saya pada waktu petang. Jadi sebelum tu Fish, saya akan ceritakan antara penyebab kejadian histeria ni berlaku. Kalau mengikutkan pada kata orang lama kat situ, sewaktu nak membangunkan sekolah tu dulu, makhluk yang berada kat situ telah pun dialihkan ke bahagian yang curam di bahagian belakang dan kawasan sekolah telah dipagar sepenuhnya. Jadi saya rasa mungkin makhluk tu marah agaknya disebabkan kawasan dia tu terganggu ataupun diganggu oleh manusia. Lebih-lebih lagi
kita orang ni seumpama macam merampas kawasan dia ni tanpa meminta izin ataupun buat pagar terlebih dahulu. Jadi mungkin disebabkan pagar dah bocor, pagar ni dah bocor, benda ni kata membolehkan makhluk-makhluk ni masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi kejadian histeria ataupun kejadian rasuk ni lebih kurang dalam 2-3 minggu pun bermula habis. Bermulanya aktiviti tolak tanah. Kejadian histeria ni pun bermula. Dan kalau tak silap saya, lebih kurang dalam 5 ataupun 6 pelajar perempuan yang bersekolah di sesi petang dirasuk sepanjang minggu yang pertama ni. Habis kecoh satu sekolah ni. Memang kecoh masa tu. Dan hanya pelajar-pelajar di satu blok ni saja yang dirasuk dan juga diganggu. Pelajar-pelajar lain dekat blok-blok lain tak ada masalah. Hanya blok ni je yang ada problem. Jadi disebabkan tu, semua pelajar diminta mengosongkan blok tersebut seawal jam 6 petang. Walaupun sesi persekolahan tamat pada pukul 6.30, tapi blok tu perlu dikosongkan dalam pukul 6 petang. Jadi diorang ni pun dikumpulkan di tapak perhimpunan sepanjang tempoh tersebut. Macam-macam yang kita orang dengar pada waktu tu, Fish. Dalam tandas pun ada nampak kelibat. Dan blok tu, senang cerita blok tu dia punya keadaan tu macam sangat suram. Lagi-lagi kalau pada waktu petang. Sampaikan pelajar-pelajar sendiri pun takut dengan blok tu. Jadi sehari sebelum kelas saya dipindahkan ke blok yang keras ni, adik saya yang bersekolah di sesi petang balik dalam keadaan penat dan juga serabai. Jadi saya pun tanyalah dia, kau ni apa hal kau ni? Lain macam barai kau ni. Jadi pada waktu tu saya berada dekat ruang tamu tengah makan. Jadi bila saya tengok adik saya si Angah ni balik daripada sekolah, muka dia ketat lain macam Dan dia macam long lie tau. Jadi saya tanya dia macam, Angah kau ni kenapa Angah? Muka kau lain macam barai yang kau ni. Tak adalah bang, budak kelas aku kena rasuk. Kau serius lah budak kelas kau kena rasuk? Asyik budak yang duduk dekat blok tu je yang kena rasuk. Kawan kau okey ke tak ni? Okey je. Tapi semua orang cakap dekat pokok besar sebelah kelas aku tu lah keras. Jadi Fiz, bersebelahan dengan blok kelas ni ada sebuah pokok lama yang tinggi dia lebih kurang dalam 4 tingkat lah tinggi dia ni. Besar pokok ni. Jadi bila aku fikir-fikirkan balik, kenapa pokok tu tak ditebang sewaktu diorang nak bangunkan tempat ni? Dan pokok tu masih ada lagi sampai sekarang ni, Cip. Jadi mengikut pada kata si Angah ataupun kata adik aku ni, kawan dia yang dirasuk tu ternampak satu kelibat putih yang bertinggi dekat dahan pokok sebelum dia tak sedarkan diri. Bayangkan. Jadi sepanjang kelas ni kita orang menjalankan orang kata ujian pertengahan tahun. Dan ini sebenarnya sebuah kejadian yang agak lucu lah bagi saya, Cip. Saya tak pasti sama ada bagi lain benda ni lucu ataupun tidak, tapi bagi saya dia agak lucu sedikit. Waktu tu saya menjawab soalan kertas tasawuf Islam. Kertas tasawuf Islam. Jadi masa tengah menjawab soalan ni, tiba-tiba macam, okay, kamu semua akan dipindahkan ke kelas tingkat 2 merah. Dia cakap macam tu. Jadi berdiri je dekat depan kelas tu, Cik. Sumpah rasa lain macam tau. Rasa suram, rasa seram sejuk dan telinga rasa macam berdesing masa tu. Dan saya ni pula pada waktu tu seolah-olah macam dikawal sesuatu pada waktu tu. Dan saya terdengar macam ada satu bisikan yang berbisik dekat telinga saya ni. Kau duduk tepi tingkap. Duduk tepi tingkap berdekatan dengan pokok tu. Macam ada satu suara yang mengarahkan saya ni lah. Jadi saya pun jalan lah. Jalan tapi tak sempat lah separuh kelas melangkah ni, ustazah hentikan saya. Lepas ustazah hentikan saya dan ustazah pun cakap lah, okay, semua pelajar lelaki, pelajar perempuan ni duduk dekat pintu. Okay, manakala pelajar lelaki dekat tepi-tepi ni semua duduk dekat kawasan dekat dengan kawasan tingkap ni, kata. Dan ustazah pula seolah-olah tahu macam saya ni dikawal sesuatu tau. Lepas tu saya dengar lagi bisikan ni, kau buat apa
Tengah-tengah ambil ujian ni, macam ada orang duduk dekat atas bahu saya ni. Kau buat apa tu? Masa tu agak terkejut jugalah. Dan masa tu saya tengah menjawab soalan kan, dan seolah-olah macam tak sedar dengan apa yang sedang berlaku tau. Dan saya dengar lagi bisikan ni. Oh, kertas soalan ni, jawapan ni salah. Ayat ni jawapan dia. Dia bagi tahu saya mana satu jawapan yang betul, mana satu jawapan yang salah. Saya ikutkan dia. Saya padam jawapan yang saya dah tanda tu. Saya tukarkan jawapan daripada apa yang dinasihatkan oleh si benda ni. Dan ada beberapa soalan yang saya ubah mengikut jawapan yang diberikan daripada dia juga. Saya ni cik, kalau tengah buat kerja, janganlah ada orang bising ataupun kacau. Memang cepat ni hantu tau. Jadi masa tengah leka jawab tu, makin lama rasa macam makin rimas, rasa macam nak marah punya juga. Sebabkan apa? Sebabkan diganggu berkali-kali. Nah, ada je yang benda ni nak borakkan dengan saya sampaikan saya ni tak boleh nak fokus. Saya jadi rimas. Jadi sampai satu tahap, saya hentakkan tangan pada meja. Sebabkan apa? Sebab dia nak selak helaian kertas yang selanjutnya untuk berikan saya jawapan yang lain pula. Jadi saya pun macam, saya tekan kat meja dan saya cakap pelan-pelan masa tu, tolong jangan kacau aku boleh tak? Dan benda tu boleh gelakkan saya, Cip. Tak payahlah marah-marah. Aku nak tolong je. Jadi lepas dah selesai menjawab dan kertas dipulangkan semula, waktu rehat pun tiba. Jadi saya pun keluarlah daripada kelas ni. Keluar daripada kelas. Dan barulah saya sedar. Macam aku cakap dengan siapa tadi? Baru saya sedar tau. Jadi saya toleh balik ke arah kelas. Saya tengok dekat arah kelas yang di sebelah bahagian pokok besar ni, saya tengok. Dan saya nampak benda tu tengah duduk dekat atas dahan pokok sambil melambai-lambai tangan dia dekat saya masa tu. Masa tu jam habis kan? Dan pada waktu tu cikgu disiplin halau semua pelajar turun ke bawah. Balik je rumah, teruslah saya pun ceritalah pada Umi, pada ayah tentang kejadian pelik tu. Jadi bila dah balik tu, cakaplah dengan ayah, dengan Umi masa tu kan. Cakap dengan ayah, cakap dengan Umi, ni lain macam lah kan? Kertas tasawuf tu diberi jawapan. Masa tu Umi jawab macam tu kan? Bila dah cerita dengan Umi cakap macam tu, lain macam lah. Kertas tasawuf tu diberi jawapan pula. Jadi pada keesokan harinya tu, saya jumpa dengan ustazah yang mengajar saya tasawuf Islam. Cerita dengan dia. Cerita dengan dia. Tahu ustazah cakap apa? Kamu ni banyak berangan lah. Banyak-banyakkan selawat, InsyaAllah tak ada apa-apa. Jadi Fiz, kalau ustazah pun dah cakap macam tu, saya pun ikutkan ajalah. Tak tahulah kalau ustazah cakap macam tu sebab kamu kata nak sedapkan hati saya tak tahulah pula kan. Jadi selepas pada kejadian tu, dah tak ada lagi kejadian yang orang kata pelajar dirasuk kan? Dan itu adalah satu-satunya kejadian yang seperti itu berlaku lah pada waktu tu. Jadi keadaan masa dekat sekolah tu kembali aman tanpa rasukan. Jadi bila saya dah pulang ke kampung pada hujung minggu tu, pakcik saya pun cakap lah, lain kali kalau kau dah kena kacau tu, pergilah minta nombor kat dia, mana tahu dapat first prize ke. Kita bagi dua lah duit tu. Dengan nada bergurau kan. Saya gelingkan kepala je, Cip. Dan saya juga bersyukur. Sebab saya jumpa makhluk-makhluk ataupun benda-benda yang baik, bukan benda-benda yang menakutkan, tapi benda ni macam benda yang baik kan? Siap bagi jawapan masa exam lagi. Tapi mesti korang semua tertanya kan, sama ada jawapan yang exam yang dibagi tu adalah jawapan yang betul ataupun salah kan. Jawapan yang dibagi dekat aku masa tu, semua jawapan betul. Dan saya mendapat markah antara yang paling tinggi dekat dalam kelas pada waktu tu. Jadi saya bagi tahu benda ni dekat family saya, semua orang ketawa. Jadi bila saya cakap pada ustazah pula, ustazah gelingkan kepala.
Jadi Fiz, saya kadang-kadang tertanya tau, kenapa dia bagi saya jawapan sedangkan selama 3 minggu ni dia merasuk pelajar-pelajar lain? Adakah dia makhluk yang sama ataupun makhluk yang lain? Kenapa dia pilih saya dan dia bukan pilih pelajar lain? Dan kenapa selepas dia bagi saya jawapan tu, terus hilang serta-merta kes kerasukan dekat sekolah ni? Apa pendapat Chip dan apa juga pendapat semua penonton Markas Puaka tentang hal ni? Sampai sekarang, saya masih tertanya-tanya. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Ace. Adakah ia makhluk yang sama? Saya tak tahu kenapa saya punya sound ataupun saya punya dia punya voice saya ni macam bunyi macam tajam sikit. Saya tak tahu kenapa. Kejap okay, hopefully sekarang bunyi dia okey lah Saya tak tahu kenapa dia macam bunyi tajam sedikit. Sakit telinga saya. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang dikongsikan oleh Aiman. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada para pendengar Markas Puaka yang budiman. Lama macam introduction dia. Okey Hafiz, saya nak ceritakan pengalaman semasa belajar di institusi matrikulasi dekat Perlis. Jadi blok yang saya tinggal ni merupakan blok yang paling banyak bilik kosong. Dan selain daripada tu, blok ni merupakan blok tempat tinggal lelaki yang terakhir yang mempunyai 4 tingkat. Jadi ada macam-macam kisah lah. Ada macam-macam kisah sebab apa bilik-bilik ni semua dikosongkan. Dan yang menjadi perbualan para senior dan juga para fellow, kenapa blok-blok ni semua dikosongkan. Tapi saya tak pernah lah hadapi situasi yang macam tu kan. Jadi kisah yang saya nak kongsikan ni terjadi betul-betul dekat depan mata saya. Dah terjadi dekat salah seorang kawan saya ni. Jadi kita orang berdua ni kerap isap rokok lah. Kita orang kerap isap rokok dekat blok asrama. Jadi Dayat, rakan merokok saya ni, dia tinggal dekat tingkat 2 kan? Saya pula tinggal dekat tingkat 3. Jadi Fiz, dah menjadi satu kebiasaan bagi kami. Kita orang ni suka memang lepak dekat hujung koridor di mana ada satu bilik yang kosong juga guys tu. Cuma bilik tu tak berkunci seperti bilik-bilik kosong yang lain. Jadi yang terdapatnya 2-3 kerusi kita orang bawa keluar daripada bilik untuk jadikan pot untuk mengisap rokok. Jadi waktu turun tangga daripada tingkat 3 menuju ke tingkat 2 tu, masa tu saya nampak Lokman. Lokman ni pula salah seorang geng merokok lah. Saya ternampak Lokman. Dan dia pun tengah berjalan dengan posisi yang menunduk menuju ke pot merokok ni. Jadi masa saya nampak Lokman macam ni, macam okey lah. Mungkin dia tengah tengok handphone kat tangan dia ke apa kan, dia jalan menunduk macam tu. Jadi di bahagian belakang sedikit daripada Lokman tu adalah Dayat, yang kebetulan keluar daripada bilik dia menuju ke tempat rokok tu juga. Jadi kita orang pun berhenti sekejap lah. Kita orang terberhenti sekejap dan selepas saya panggil Dayat pada waktu tu, cakap, "Oi Dayat." "Oi Dayat," cakap. "Oi Man, kau nak pergi sedut ke?" Yelah, macam tak biasa pula kan. "Tapi aku nak jumpa orang kejap lah. Kau pergi dengan Lokman dulu boleh?" "Lokman? Celah mana Lokman? Kau tengah high ke apa ni? Aku dengan kau je ni, Lokman mana?" Dan pada waktu tu Fiz, saya macam menoleh ataupun saya macam tengok tau, menjeling sedikit mata ke arah Lokman yang tengah berjalan tu. Tapi saya dah tak nampak kelibat dia. Jadi saya macam pelik tau.
Tak apalah. Kau pergi laisap dulu, kejap lagi aku datang kejap. Jadi Fiz, setelah dipendekkan cerita, setelah selesai berjumpa dengan orang, saya pun pergilah ke pot berasap kita orang ni. Dan masa tu bila saya sampai dekat sana, saya nampak hanya Dayat seorang je. Kan? Luqman tak ada. Tapi pada waktu tu saya tak ada orang kata nak fikir macam-macam sangat. Yalah, disebabkan tengah syok melepak masa tu kan, bertukar cerita, gelak ketawa dan sebagainya. Lagi-lagi tengah isap okok. Syahdu mat. Nak jadikan cerita Fiz, semasa kita orang tengah berseronok bercerita bersembang ni, bergelak ketawa ni, kita orang terdengar macam ada satu suara lelaki seperti sedang on call dengan awek dia ni, kan, bergelak ketawa juga. Dan waktu tu kami memang tak tahu siapa yang ada dekat dalam bilik tu. Jadi pada waktu tu saya pun cakap lah kat Dayat, Dayat biasa tu Dayat kan, orang tengah panas bercinta memang macam ni kan. Jadi kita orang pun ketawa lah. Dan tak lama lepas tu terdengar seperti ada orang berjalan menuju ke pintu bilik tersebut. Tapi Fish, tak tahu apa benda yang difikirkan oleh si Dayat ni. Dengan tak semena-mena dia bangun dan dia pegang tombol pintu tu seperti menghalang seseorang untuk keluar daripada bilik tersebut. Jadi bila pintu tu ditarik dengan kuat, Dayat akan tarik balik. Jadi terjadilah orang kata berbalas tarikan pintu lah. Orang tu tarik, dia tarik balik. Tarik balik. Tapi benda tu tak lama lah, lebih kurang dalam berapa? 10 saat, 20 saat lebih kurang. Dan selepas pada tu, benda tu tenang balik. Now, kenapa Dayat buat macam tu? Sebab pintu yang dihalang oleh Dayat tu merupakan pot kita orang melepak. Sebenarnya ada lagi satu pintu yang lain yang boleh digunakan untuk keluar daripada bilik tersebut. Jadi lepas dah habis melepak, dengan berbatang-batang punting, berbatang-batang puting telah putuk apa ni? Dengan berbatang-batang puntung. Apa punting? Dengan berbatang-batang puntung yang telah dihabis bakar, kita orang pun buatlah keputusan untuk balik ke bilik masing-masing. Jadi masa nak balik tu aku pun cakap lah, Dayat, pintu lagi satu tu ada terbuka tak tadi? Tak perasan pun ada orang keluar kat situ. Lepas tu si Dayat pun cakap, betul juga kan, jom kita usah balik bilik tu nak. Jadi kita orang pun ambil keputusan untuk menjenguk balik pintu kedua yang tak berkunci tu. Jadi bila kita orang sampai kat situ, bila Dayat buka lampu, memang bilik tu kosong Fiz, tak ada siapa-siapa. Dan kita orang pun macam mula terfikir macam, dia keluar daripada mana? Sumpah aku tak nampak siapa-siapa yang keluar daripada bilik ni weh. Aku rasa Luqman lah. Sebab tadi aku nampak dia berjalan dekat koridor ni. Mungkin dia lah kot yang duduk dekat dalam bilik tu kan. Lepas tu si Dayat pun jawab, mana ada aku nampak Luqman? Dayat, kau biar betul Dayat. Kan tadi masa aku nak pergi isap rokok engkau, kan aku cakap engkau nak pergi isap rokok dengan Luqman ke tak kan? Dan Dayat ni masih lagi menidakkan apa benda yang saya nampak. Iaitu Luqman berjalan dekat depan Dayat sebelum saya dan Dayat berhenti berborak sekejap pada waktu tu. Jadi disebabkan rasa bercelaru ni, kita orang tutup pintu dan terus menghala ke bilik masing-masing. Tapi kita orang pasang satu niat bis. Kita orang nak cari Luqman sekali. Jadi kita orang pun jalanlah. Kita orang jalan daripada bilik ke bilik ni. Akhirnya kita orang pun terjumpa dengan Luqman yang tengah melepak di salah sebuah bilik kawan dia ni. Jadi kita orang pun tanya kat Luqman ni. Dan Luqman pun sama, menidakkan juga. Dia kata dia masih dekat dalam bilik tu, dia tak keluar ke mana-mana pun. Daripada awal selepas makan malam, dia terus lepak dekat bilik member dia ni. Jadi persoalan dia sekarang ni, siapa yang berborak on call dengan awek dekat dalam bilik kosong tu? Dan siapa yang Dayat pedajal ketika berlawan, tarik tombol pintu pada waktu tu? Wallahualam Fiz. Saya dengan Dayat memang kita orang tak dapat nak berikan jawapan langsung pasal hal tu. Jadi Fiz, sejak daripada benda tu, kita orang memang dah tak merokok lagi dekat tempat tu. Kita orang hanya merokok dekat dalam bilik ataupun setidak-tidaknya dekat tingkat lain. Jadi itulah Fiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum.
Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang kedua daripada Aiman, Misteri Bilik Tak Berkunci. Kan? Saya minta maaf tadi masa saya tengah baca tadi tu, sebab dulu kan punting rokok. Saya jarang dengar punting rokok. Saya puntung rokok ada, punting rokok alih-alih terkehil pula lidah saya tadi. Saya minta maaf ya. Kan? Tiba-tiba dia jadi jadi maksud lain pula dia tiba. Okey, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni. Okey, alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kisah yang dihantarkan oleh Epul. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada semua para pendengar The Segment Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey bis, saya ni pekerja security di sebuah tempat di Terengganu. Dan pekerjaan saya macam biasalah, membuat rondaan dan sebagainya. Jadi bermulalah kisah lepas 2 minggu bekerja. Selepas 2 minggu bekerja, saya telah OT selama 24 jam. Jadi ketika buat rondaan sekitar tempat daripada arah belakang, tengah buat rondaan apa semua ni, kadang-kadang boleh dengar orang macam mengilai tau. Tapi bunyi mengilai ni akan didengari pada waktu malam masa buat rondaan malam je. Jadi pada waktu tu saya macam malas nak ambil pot sangat, sebab yelah kerja kawasan kaki bukit dah memang asal usul tempat dia. Jadi saya macam buat je lah, buat bodoh je lah. Dan perkara ni berlarutan hingga hari kelima saya buat kerja malam pada waktu tu. Jadi pada waktu tu saya tengah buat live lah. Saya tengah buat live dengan kawan-kawan yang main motor ni. Jadi saya pun bangun. Saya bangun untuk membuat air di pos. Untuk membuat air dekat pos. Jadi masa saya dah sampai dekat pos, masa tu tengah buat air, dan pada ketika itu saya terdengar ketukan pintu sebanyak 3 kali. Tak, tak, tak. 3 kali je. Jadi pada waktu tu macam tak fikir benda lain sangat. Ingatkan staff yang bekerja malam dekat bahagian atas lah. Jadi saya pun pergilah buka pintu tu. The moment saya buka pintu ni, apa yang saya nampak adalah kain lusuh dan rambut yang serabai cecah ke lantai. Dan tinggi dia lebih kurang dalam 7 kaki. Patutlah masa tengah live dengan member-member tadi ada bau bunga melu. Lepas tu diselang-seli pula dengan bau bangkai dan juga hanyir. Dia macam bau darah ikan pun juga, tapi lagi teruk daripada tu. Jadi Fiz, pada waktu tu dalam keadaan yang terdesak ni, saya pun melarikan diri keluar dan pergi ke motor. Tapi macam biasalah Fiz, bila jadi je benda-benda macam ni, time-time tu pula motor tak boleh start. Saya tolak motor tu sampailah ke bawah bukit. Mulut ni tak lekang bis, tak lekang menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kejadian ni cukup menyeramkan bagi saya, tapi saya ni tak serik. Esok tetap datang kerja macam biasa. Tapi apa yang saya perasan masa saya datang kerja pada keesokan harinya tu, badan saya dah mula jadi macam lembik sikit. Macam orang kata hilang tenaga. Jadi pada waktu asar nak ke maghrib ni, saya punya badan rasa macam sakit tau. Saya rasa badan saya ni sakit-sakit dan emosi saya macam agak terganggu sedikit. Kalau katakan saya tertidur, mesti terjaga. Asal tidur, mesti terjaga. Dan dekat telinga pula, saya akan dengar macam ada perempuan menangis. Kadang-kadang ada yang panggil nama saya pun ada juga. Dan kadang-kadang saya terasa macam
kaki saya ni tak jejak dekat tanah pun ya juga. Seolah-olah macam terbang dekat awangan macam tu. Jadi Fiz, saya pun pernah bagi tahu tau benda ni dekat isteri saya, dan dia sarankan untuk saya pergi jumpa ustaz. Dan Alhamdulillah Allah temukan saya dengan seorang ustaz ni lah. Dan rawatan dilakukan di sebuah kampung. Jadi Fiz, masa tengah buat rawatan ni, ketika rawatan ruqyah dijalankan, secara tak semena-mena tangan kanan saya ni terasa sakit dan naik membengkak dengan mendadak Fiz. Tiba-tiba mendadak bengkak dia ni. Habis menggeletar tangan kanan saya pada waktu tu. Dan menurut pada kata ustaz, benda tu bergayut di antara leher dan juga pelikat saya. Dekat belikat saya. Dan selepas beberapa rawatan, ustaz berjaya untuk melepaskan benda ni daripada badan saya. Dan Alhamdulillah badan saya jadi segar kan. Dan orang kata jadi bersemangat balik lah. Walaupun bisa-bisa dekat badan tu masih ada, tapi makin lama makin pulih. Jadi Fiz, pada 8 hari bulan 10 tahun ni, 8 hari bulan 10 tahun 2023, lebih kurang dalam pukul 7 malam macam tu, waktu maghrib macam tu, saya bertugas di pos kawalan macam biasa. Benda ni berlaku baru lagi. Jadi masa saya tengah tunaikan solat maghrib, datang lagi bau bangkai. Tapi bau kali ni lagi teruk daripada yang dulu punya Fiz. Terasa macam nak muntah punya juga. Tengah-tengah solat ni boleh pula bau benda-benda macam ni. Saya cepat-cepat habiskan solat saya. Terus lepas dah bagi salam apa semua ni, saya pun terus lari ke kawasan atas yang merupakan kilang operasi dengan menaiki motor. Saya duduk dekat kilang operasi tu sampai habis waktu kerja, iaitu lebih kurang dalam pukul 10 malam. Takut punya pasal habis. Bila hati dah rasa tenang walaupun masih rasa takut ni, saya beranikan diri untuk turun semula ke pos bawah kawalan, ke pos kawalan bawah untuk ambil barang-barang bersama dengan beg galas saya. Jadi masa saya sampai dekat bawah tu, pada ketika tu saya terasa macam ada sesuatu benda yang berdekatan dengan saya tau. Seolah-olah macam ada mata yang tengah memandang gerak-geri saya ni. Saya beranikan diri, saya toleh ke belakang. Dan masa saya toleh ke belakang tu, dia habis. Saya nampak dia tengah bertinggik berdekatan dengan paip. Berdekatan dengan paip yang kita nak ambil wuduk. Siapa dia? Pontianak. Pontianak tu bertinggik berdekatan dengan paip ambil wuduk ni, dan dia datang dengan seorang budak. Mungkin anak dia lah kot. Budak tu berpakaian merah. Kuku dia tu panjang. Dan muka dia saya tak nak describe lah Fiz. Setiap kali saya cakap pasal benda ni, saya akan terbayang-bayang. Saya terus cabut lagi naik motor, sambil-sambil mulut tu mulalah baca ayat kursi. Pada malam tu Fiz, saya rasa perjalanan saya ni rasa lama sangat, rasa perlahan sangat. Walaupun naik motor ni, tapi rasa lama, rasa perlahan. Jadi bila saya dah rasa selamat tu, saya berhentikan motor kat tepi jalan. Saya baca semua ayat-ayat hafazan yang saya hafal ni. Sebab apa tau? Kalau katakanlah benda tu ikut saya balik rumah saya ni ada anak kecil. Jadi saya cuba sedaya upaya saya untuk tak bawa balik benda tu ke rumah. Macam itulah pengalaman saya Fiz. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan kongsikan lagi di cerita yang akan datang. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Epul dengan kisah yang berjudul Si Putih dan Si Merah. Seram Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang terakhir ni macam agak panjang sedikit. Saya rasa lebih daripada 8 muka surat yang diberikan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni di kedua-dua platform yang kita ada, dan yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ini. Oh ya guys, hari Sabtu jangan lupa Mana Suka Podcast episod yang ke
ke-9 kalau tak silap saya, yang ke-9. Kita akan membawakan seorang subscriber untuk berkongsikan kisah seram dengan kita, dan subscriber ini bukan kali pertama dalam platform The Segment, dan dia pernah membawa kisah makhluk berbulu di TTDI Jaya. Dia pernah membawakan kisah tu. Dia jugalah orang yang menceritakan kita tentang kisah pengakap tidak berkepala, okey. Dan dia juga adalah orang yang menceritakan tentang perjalanan beliau balik daripada puncak alam, bertembung dengan satu kancil warna merah, tapi kancil warna merah tu tak ada driver. Kan? Kancil warna merah tu kat depan dia, masa dia overtake tu tengok tak ada driver. Itu pun salah satu daripada cerita dia jugalah. Jadi insyaAllah pada hari Sabtu kita akan siarkan episod Mana Suka Podcast, episod yang ke-9. Jadi ramai-ramai lah ramai-ramai datang ke sini untuk menonton episod yang ke-9. Dan juga kalau anda perasan saya sekarang dah banyak saya dah mula aktif dalam YouTube Shorts. Okay, YouTube Shorts di mana at some certain time saya akan upload video-video di YouTube Shorts. Video yang berdurasi lebih kurang dalam 1 minit macam tu lah, 30 saat 1 minit. It's just like fakta-fakta puaka. Fakta-fakta puaka, benda-benda pelik ataupun benda-benda yang mungkin orang tahu, mungkin orang tak tahu. Jadi saya akan upload, saya akan lebih cuba untuk mengaktifkan diri dalam YouTube Shorts lah. Okay guys, jom kita dengarkan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Zihan Mustafa. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Jadi benda ni bermula sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu. Azmi mula mengisap rokok di bangku sekolah dengan ajakan rakan-rakan dia ni. Masa tu membeli rokok pack 7 batang dan tong-tong beramai-ramai. Sekarang ni Azmi dah berumah tangga. Jadi oleh kerana isteri dia tak sukakan Azmi ni isap rokok dekat dalam rumah, Azmi akan merokok dekat luar rumah. Jadi malam tu seperti biasa, Azmi merokok di bahagian belakang rumah dia ni. Jadi guys, dekat bahagian belakang rumah Azmi ni adalah ladang getah lama dan juga pokok-pokok tua yang tak ditoreh lagi. Jadi sambil-sambil mengelamun, menikmati setiap sedutan rokok ni, berkepul-kepul asap keluar daripada mulut Azmi ni. Dan secara tiba-tiba Azmi perasan yang ada sesuatu yang memahatinya di sebalik sama-sama malam di belakang pokok-pokok getah tu. Jadi bila perasaan Azmi dia mula menjenguk-jenguk, dia dah mula jenguk-jenguk dekat kawasan tu, kelihatan kelibat lembaga tu lenyap terbang ke atas dahan-dahan pokok getah. Lepas tu benda tu menghilang. Tegak bulu rumah Azmi pada malam tu. Jadi si Azmi ni masuk balik rumah. Masuk balik rumah dengan muka yang pucat dan disedari oleh isteri dia, Azlin. Jadi isteri dia pun tanya, Abang kenapa ni bang? Muka abang pucat semacam je ni bang. Ya ke? Mana ada, tak ada lah. Sayang salah tengok tu, mana ada pucat, tak ada lah, okey je. Pada waktu tu si Azmi cuba untuk menyembunyikan apa yang dia nampak dekat kebun getah belakang rumah dia ni. Tapi itulah sebenarnya bermulanya masalah antara Azmi dan juga Alin. Dan pada waktu tu Azmi terus terjaga daripada tidur. Disebabkan apa tau? Dia termimpi ada satu benda ni. Aku nak Azlin. Mana boleh. Azlin milik aku yang sah. Dia isteri aku yang sah. Aku akan terus dapatkan dia daripada engkau. Aku minat dengan Azlin ni. Terus terjaga dia daripada tidur. Habis basah kuyup baju dia ni, berpeluh. Jadi masa dia terjaga daripada tidur tu, si Azlin ni pun turut terjaga juga. Abang kenapa ni bang?
Dah 3 malam abang mimpi mengigau macam ni. Tak ada apalah, abang mimpi je. Ya, abang mimpi aja. Abang mimpi apa? Cuba cerita. Dah 3 malam tu abang macam ni. Alah, sayang, tak ada apalah yang. Jomlah kita tidur balik. Itulah abang. Abang tak basuh kaki ke malam tadi sebelum tidur? Dah 3 kali, dah 3 malam dah macam ni. Cubalah kalau abang berwuduk sebelum tidur, bacalah sikit-sikit 3 kul ke apa ke before going to sleep. Takkan tak boleh? Dan pada waktu tu isteri dia dah mula macam membebel sedikit. Dan Azmi masih lagi menyorokkan sesuatu daripada Azlin. Apa maksud mimpi dia ni? Kenapa benda tu nak Azlin? Dan soalan tu menghantui Azmi daripada hari demi hari. Pelik betul lah. Dah 3 malam dah benda ni datang dekat dalam mimpi aku ni. Jadi masa tengah lepak apa semua tu, tengah cuba nak tidur balik, secara tiba-tiba tak. Abang dengar tak bunyi tu bang? Bunyi apa? Abang tak dengar apa-apa pun. Azmi cuba menidakkan apa benda yang dia dah dengar sebenarnya. Dia sebenarnya dah dengar, tapi dia cuba untuk menidakkan. Abang, bunyi macam bunyi guli jatuh kat lantai lah bang. Ya ke? Tak ada apa pun. Mana ada? Dah lah. Dan bunyi guli itu berbunyi beberapa kali dekat tingkat atas rumah mereka pada malam tu. Dan mereka berdua ni tahu bahawa mereka berdua dengar benda yang sama. Tapi diorang ni buat macam tak dengar, kan? Dan terus menumpukan perhatian kepada rancangan TV yang diorang tengah tonton. Jadi pada malam tu Azlin dan juga Azmi masuk tidur macam biasa lebih kurang dalam pukul 12 malam. Dan Azmi ni terjaga lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Dan masa tu Azmi rasa macam susah sangat nak tidur macam biasa disebabkan rasa macam sesak untuk bernafas. Azmi bangun daripada tidur dan terus ke bilik air ambil wuduk disebabkan dia nak solat tahajud masa tu. Jadi masa dia tengah ambil wuduk ni, secara tiba-tiba isteri dia, abang, apa tu bang? Jerit si Azlin ni. Jadi si Azmi ni terus keluar daripada toilet. Kan, sayang, kenapa yang? Bang, saya rasa macam ada sesuatu cuba peluk saya abang. Ingatkan abang yang peluk saya tadi, tapi bila saya pusingkan badan saya ni, awak pusingkan badan, lepas tu apa? Saya nampak macam ada kelibat lembaga berbulu lah bang. Dan benda tu terus melayang dekat penjuru bilik, lepas tu hilang. Awak mimpi kot ni. Awak dah ambil wuduk? Kalau tak ambil lagi, jom ambil wuduk sekarang. Jom kita solat tahajud sama-sama. Jadi perkara yang berlaku pada isteri dia Azlin pada malam tu buatkan Azmi ni makin lama makin risau. Siapa lembaga berbulu yang cuba peluk isteri dia ni? Adakah lembaga tu sama seperti apa yang hadir dekat dalam mimpi Azmi sebelum ni? Sebab lembaga yang hadir dekat dalam mimpi Azmi sebenarnya adalah lembaga yang sama yang dilihat oleh Azmi pada malam di belakang rumah mereka ketika Azmi tengah rancak isap rokok kat belakang rumah. Kalau benda ni benda yang sama, apa benda yang dia nak dengan isteri aku ni? Bukan tu je. Sebenarnya Azmi dah mula nampak beberapa kali kelibat lembaga berbulu dekat dalam rumah diorang ni. Terutama sekali dekat bilik tidur. Dekat bilik tidur, dekat penjuru yang ditunjukkan oleh Azlin sebelum ni. Dan Azmi juga perasan kerana ada malam-malam tertentu Azmi susah untuk tidur, kan? Kalau tertidur kadang-kadang orang kata macam tidur-tidur ayam. Dan Azmi sedar lembaga tu kadang-kadang memperlihatkan diri dia, dan benda tu seolah-olah macam memerhatikan isteri dia tengah tidur. Jadi si Azmi ni orang kata lebih risau lah. Lebih risau. Dan bawa
bawa lah isteri dia pergi jumpa seorang ustaz yang dikenalkan oleh Rahim. Rahim ni pula adalah rakan ataupun sahabat baik Azmi. Jadi bila diorang dah bertemu dengan ustaz ni, Azmi pun menceritakanlah segala pengalaman yang bermula daripada kali pertama melihat lembaga tu di sebalik pokok dekat belakang rumah. Jadi ustaz masa tu dengar je cerita si Azmi ni. Lepas tu ustaz tu pun tanya, ni ustaz nak tanya ni Mi, masa awak nampak lembaga tu kali pertama, apa yang awak tengah buat dekat belakang rumah? Masa saya nampak lembaga tu ustaz, saya tengah isap rokok. Sampai hari ni awak masih mengokok ke? Ya ustaz, saya isap rokok pun lebih kurang sekotak jugalah sehari. Berdasarkan apa yang awak cerita ni Mi, mungkin ada jin dekat dalam rumah awak ni. Jin? Biar betul ustaz. Macam mana dia boleh masuk dekat dalam rumah saya pula ni ustaz? Ada sesuatu yang dia suka, yang menarik dia untuk masuk ke dalam rumah kamu ni. Apa benda ustaz? Saya tak faham dah ustaz. Apa benda yang menarik sangat sampai dia nak masuk rumah saya ni ustaz? Dia macam ni Mi, dia ada dua Mi. Satu, asap. Asap ni memang jin memang sangat suka. Itu yang pertama. Yang kedua, isteri kamu. Asap. Jin suka pada asap. Awak pula merokok. Jadi memang jadi kesukaan jin lah dengan kepulan-kepulan asap yang keluar daripada mulut kamu tu masa kamu tengah merokok. Kalau macam tu tak, habis sekarang ni macam mana ustaz? Tak boleh ke nak halau jin tu keluar daripada rumah saya? Boleh, tak ada masalah. Jom kita pergi ke rumah awak. Jadi setelah ustaz tu hadir ke rumah Azmi, dan membaca jampi serta doa, lembaga tu tak lagi kelihatan dekat dalam rumah dia orang ni. Dan Azmi akhirnya menceritakan semua yang berlaku pada isterinya si Azlin ni. Dan Azlin pun macam agak terkejut juga dengan penerangan suaminya. Tapi percaya dengan apa yang diceritakan disebabkan Azlin dapat rasakan setiap malam ada sesuatu yang seolah-olah macam mengusap-ngusap kaki dia daripada bahagian betis sampailah ke bahagian peha. Setiap malam dia rasa benda tu. Selama ni Azlin ingatkan yang usap kaki dia tu adalah si Azmi. Sebabkan apa? Bila Azlin buka mata, dia tengok suami dia masih ada. Cumanya Azlin sangat-sangat tak sangka bahawa jin tersebut sukakan dia dan nak merampas dia daripada suami dia sendiri. Dan perkara tu membuatkan si Azlin ni takut hampir setiap malam. Takut kalau katakan benda tu menjelma lagi sekali. Jadi sejak kebelakangan ni, semua benda nampak tenang. Nampak tenang tanpa sebarang gangguan. Dengan izin Allah, dan juga doa yang ustaz tu bacakan, mungkin telah berjaya menghalau keluar jin tersebut daripada rumah mereka. Tapi benda tu tak habis kat situ je. Beberapa bulan kemudian, abang bangun bang, abang bangun bang. Si Azlin ni cuba untuk kejut suami dia ni. Abang dengar tak ni bang? Dengar apa? Bunyi seperti ada sesuatu dekat atas siling rumah diorang ni yang macam nak masuk ke dalam rumah diorang. Tapi masa si Azmi dah bangun dan cuba melihat dan juga mencari sumber bunyi itu, benda tu terus diam, terus tak bunyi dah. Dan setiap malam sekarang ni, Azmi dan juga Azlin pasti akan dengar pelbagai bunyi dekat atas bumbung rumah diorang. Seolah-olah macam ada benda yang nak masuk. Macam ada benda nak mengumpil keluar ataupun nak mengumpil masuk dan sebagainya. Jadi si Azlin pun cakap kat husband dia ni, bang, pencuri ke bang? Tak tahulah pula. Tapi tak apa, kejap, abang cuba tengok kat atas apa benda tu. Jadi masa tu si Azmi tengah ambil tangga, dia buka tangga, kaki tangga tu, dia pun naik lah. Naik sedikit, lepas tu dekat bahagian bukaan siling tu, dia cubalah untuk tengok kat situ. Dia tolak siling tu, dia nak tengok. Dan pada waktu tu Azmi ada nampak ada mata yang sedang memandang daripada dalam gelap
di bahagian siling rumah diorang. Dan Azmi terus suluh dekat kawasan tu. Bila Azmi suluh kat situ, punyalah dia terkejut sampai jatuh tangga. Sebab apa? Dia nampak lembaga yang sama sekali lagi. Lembaga tu cuba untuk masuk ke rumah tapi tak dapat. Sebab itu diorang selalu dengar macam bunyi cakaran dekat bahagian siling. Bunyi ada orang hentak-hentak dekat bahagian siling. Dan pada malam tu Azmi tercedera disebabkan jatuh tangga. Jadi dalam keadaan yang sakit-sakit tu, si Azmi pun cakap lah pada si Azlin, sayang, sayang, saya rasa abang rasa kita kena panggil ustaz tu datang balik lah yang kena datang balik rumah kita. Jadi setelah ustaz tu datang lagi sekali dekat rumah diorang ni, gangguan daripada atas siling dengan bumbung rumah tu pun dah tak ada dah. Tapi ustaz tu terus berpesan agar supaya terus membacakan ayat-ayat suci Quran setiap hari agar rumah diorang ni terlindung. Dan ustaz tu juga memohon pada Azmi untuk tidak memanggil jin tu dengan mengeluarkan asap daripada rokok. Itu satu permintaan yang sangat-sangat berat untuk Azmi tau. Tapi dia, orang kata demi isteri dia ni, Azmi cuba untuk berhenti merokok jugalah. Dia tak rela untuk memberikan isteri dia tu kepada jin tersebut. Jadi ingatkan masalah dah selesai, tapi tekaan tu meleset sama sekali guys. Jin tu terus menghantui si Azlin ni. Dan sekarang jin tu telah mula berpindah ke tempat kerja Azlin pula. Boleh dikatakan hampir setiap hari Azlin dapat rasakan, setiap kali Azlin duduk dekat meja pejabat dia ni, seolah-olah macam ada sesuatu yang berada dekat bawah meja dia. Selalu juga kaki dia ni kena usik. Bila dia tengah buat kerja kan, kadang-kadang terasa macam ada orang pegang kaki dia. Bukan tu je, Azlin selalu nampak kelihatan macam penat kan? Kadang-kadang tertidur kat pejabat. Azlin kerap ambil MC dengan alasan selalu badan dia sakit-sakit kan? Dan dia dah tak boleh nak teruskan kerja dia dekat pejabat. Dan rakan-rakan pejabat dia juga dah mula ada yang bercerita nampak sesuatu apabila mereka balik lewat malam. Dan benda-benda yang diorang nampak ni, bila diorang balik lewat malam ni, diorang akan selalu nampak dekat bawah meja Azlin. Dan Azlin bukan dia seorang saja yang kena. Kawan-kawan office dia pun kena juga. Bukan tu je guys, hubungan dia dengan suami dia pun agak renggang sejak kebelakangan ni. Selalu bertekak memanjang. Sekali lagi Azmi cuba untuk minta tolong daripada ustaz. Dan kata ustaz, jin tu ikut dan berpaut pada tubuh isterinya setiap kali isteri datang ke pejabat. Dan jin tu bertinggik dekat belakang badan isteri dia, menyebabkan isteri dia tak tahan rasa sakit-sakit badan ni. Dan jin tu memang sangat-sangat tertarik dengan isteri Azmi. Dan sekali lagi ustaz tu berjaya keluarkan jin tersebut daripada kawasan pejabat. Dan Azlin pada waktu tu dia beransur sihat, beransur pulih. Tapi jin tu masih lagi tak berputus asa. Jin tu akan terus ikut si Azlin ni. Azmi menyesal sebabkan dia ni suka merokok kan? Tabiat merokok dia ni menyebabkan jin tersebut hadir dekat dalam kehidupan diorang ni. Dan jin tu tertarik kepada Azlin dan dia nak menjauhkan Azlin daripada Azmi. Jadi guys, apa yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Apa yang pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Semuanya bermula dengan rokok. Rokok pack kecil 7 batang masa di zaman sekolah dulu kan? Jangan mula untuk isap rokok. Sebab the moment kita dah start isap rokok ni guys, memang susah nak berhenti. Jin pula suka pada asap. Tak kira lah asap apa. Asap bukur mungkin dia tak suka, tapi asap rokok suka. Dan kita pun kenalah baca Al-Quran setiap hari. Dan insyaAllah benda tu mungkin boleh jadi pelindung untuk diri kita. Dan pengajaran yang terakhir yang sangat baik bagi saya, sebelum tidur berwuduklah dulu.
Sekian. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh siapa nama tadi? Oleh Zihan Mustafa dengan kisah dia berjudul Aku Nak Dia Juga. Okey, 4 cerita yang kita dah ketengahkan pada malam ni dan kita dah run kita punya show lebih kurang dalam 55 minit ke hampir ke 1 jam. Dan insyaAllah kita akan jumpa di lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Okey, jadi kepada anda yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe sekarang dan juga tekan butang bell notification supaya setiap video-video yang saya upload anda akan mendapat notification yang orang kata yang paling cepat lah daripada pihak YouTube. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.